Okey, jadi selamat datang kepada semua pelajar 5 Sains 3. Okey, hari ini kita akan masuk ke tajuk 9.4, Malaysia dalam Pertubuhan Commonwealth. Okey, semalam kita telah mempelajari pelibatan Malaysia dalam Pertubuhan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi hari ini kita tengok pelibatan Malaysia dalam Pertubuhan Commonwealth pula. Okey, ini adalah subtopik 9.4, bab yang ke-9. Bagi mereka yang ada buku teks, anda boleh buka halaman 206. Okey, muka surat 206. Okey, sekiranya anda mempunyai buku teks di depan anda. Kita mula dengan yang pertama, apa maksud Commonwealth? Okey, Commonwealth ini merupakan sebuah badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan. Okey, oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Okey, dia adalah bekas tanah jajahan British. Okey, anda ingat ini. Dia betul. Okey, termasuk Malaysia. Malaysia dijajah oleh British. Okey. Selain daripada Malaysia, terdapat beberapa buah negara yang juga merupakan negara Commonwealth. Okey, antaranya Australia, New Zealand, Australia, New Zealand, India, Singapura, Kanada, dan lain-lain lagi lah. Jadi ini adalah contoh negara yang juga merupakan negara Commonwealth. Maksudnya negara bekas tanah jajahan British, ataupun naungan British. Jadi itu maksud Commonwealth. Sekarang kita tengok apa matlamat Commonwealth. Matlamat Commonwealth, anda lihat di sini. Matlamat Commonwealth ialah membina semangat setia kawan negara anggota. Membina semangat setia kawan negara anggota, dan lagi satu adalah mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Mewujudkan kerjasama negara anggota dalam pelbagai bidang. Bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan. Ini adalah matlamat dia. Jadi Malaysia ini aktif dalam Pertubuhan Commonwealth. Kita tengok tajuk ini ya. Di sini dia ditulis penyertaan, sumbangan, ataupun kadang-kadang dalam exam dia guna perkataan ini, peranan Malaysia dalam Pertubuhan Commonwealth. Pelibatan Malaysia dalam Pertubuhan Commonwealth. Ataupun faedah ataupun manfaat yang diperolehi oleh Malaysia dalam Pertubuhan Commonwealth. Jadi kita akan pelajari tajuk ini sekarang. Jadi kita tengok apakah sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Commonwealth ini ya. Satu, kita lihat dari segi kerjasama ekonomi ya, kerjasama ekonomi dan pembangunan antara negara Commonwealth, kerjasama ekonomi. Jadi kita lihat di sini, anda lihat di muka surat 206 yang bawah ini, bahagian bawah. Kerjasama ekonomi ya. Kerjasama ekonomi dalam Commonwealth ini sangat memanfaatkan Malaysia, memberi faedah dan manfaat kepada Malaysia. Contohnya, komoditi utama negara dapat diekspor ke negara Commonwealth, negara lain dengan lebih mudah. Itu satu, lebih mudah. Dapat diekspor dengan lebih mudah. Dua, kadar cukai yang dikenakan adalah lebih rendah. Kadar cukai lebih rendah. Contohnya cukai ekspor barangan siap dan cukai produk digital. Yang ketiga, pelbagai kemudahan turut disediakan. Pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Dan yang keempat, pelaburan daripada negara Commonwealth ini juga dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi negara. Jadi ada 4 manfaat yang diperolehi oleh Malaysia dalam kerjasama ekonomi dengan negara anggota Commonwealth.
Okey, satu, ekspor jadi lebih mudah. Dua, kadar cukai yang lebih rendah. Kemudahan disediakan, contohnya kemudahan kredit, bantuan dana Commonwealth. Empat, pelaburan negara Commonwealth untuk pembangunan negara kita. Jadi negara Commonwealth ini adalah antara rakan dagang Malaysia yang utama. Jadi kerjasama ekonomi ini memberi manfaat kepada Malaysia. Okey, yang kedua kita tengok yang kedua kita tengok kerjasama ekonomi. Dua, penyertaan Malaysia dalam sukan Commonwealth. Penyertaan Malaysia dalam sukan Commonwealth. Jadi di sini kita boleh tengok di muka surat 207. Okey, kita tengok di sini. Okey, penyertaan Malaysia dalam sukan Commonwealth. Okey, jadi sukan Commonwealth ini adalah sukan yang kedua besar selepas sukan Olimpik yang sedang berlangsung sekarang di Tokyo, Jepun. Okey, jadi penyertaan Malaysia dalam sukan Commonwealth ini penting sebab dia mengeratkan hubungan antara negara anggota. Jadi apakah sumbangan Malaysia? Sumbangan Malaysia, kejayaan Malaysia dalam sukan Commonwealth ini. Okey, kita boleh lihat satu, Malaysia terlibat dalam sukan Commonwealth ini. Malaysia terlibat dan Malaysia menjadi tuan rumah. Malaysia menjadi tuan rumah dalam sukan Commonwealth 1998. Malaysia adalah tuan rumah dan pencapaian atlet negara kita pada sukan Commonwealth ini sangat membanggakan sebab atlet ini berjaya memperolehi pingat. Okey, sebagai contohnya badminton. Badminton. Kita sering kali memenangi pingat dalam acara badminton. Okey, jadi ini pelibatan Malaysia dalam sukan Commonwealth. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya. Okey, nombor 3. Okey, dalam pertemuan Commonwealth, Malaysia juga sering membangkitkan pelbagai isu seperti dasar apartheid. Okey, Malaysia sering membangkitkan pelbagai isu seperti dasar apartheid, isu tentang alam sekitar, alam sekitar. Jadi sekarang kita tengok dalam mesyuarat ini dibangkitkan dalam mesyuarat negara, ketua-ketua negara Commonwealth ataupun COGM. Okey, jadi kita tengok isu yang dibangkitkan oleh Malaysia ni Okey, ini nombor 3, kita tengok. Okey, muka surat 207 Okey, di sini ada tajuk ini. Penentangan dasar apartheid nombor 3 jadi Malaysia membangkitkan isu dasar apartheid semasa mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth COGM. Okey, Malaysia lantang menentang dasar ini. Mengapa? Mengapa Malaysia menentang dasar apartheid ini? Sebab dasar apartheid ini dia adalah satu dasar. Okey, anda tengok bawah sini. 107 penerangan di bawah. Okey, dasar apartheid ini dia adalah pemisahan antara kaum kulit putih dan kaum kulit hitam. Dia ni adalah pemisahan antara kaum kulit putih dengan kulit hitam. Yang dilaksanakan di Afrika Selatan di antara 1948 hingga 1999. Jadi pada masa itu kaum kulit hitam dianggap sebagai golongan yang memiliki kedudukan yang rendah dan dilayan kelas kedua. Mereka ini kedudukan rendah. Yang kulit hitam ini kedudukan mereka ni rendah dan dilayan kelas kedua dalam pelbagai bidang sama ada ekonomi, sosial ataupun politik. Jadi berlaku diskriminasi perkauman dalam hal apartheid ini. Okey, mengapa dasar apartheid ini diamalkan? Okey, sebab ini untuk membolehkan kaum kulit putih mengekalkan dominasi mereka dalam negara Afrika Selatan. Okey, jadi tindakan kaum kulit putih ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi pada Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi, amat menentang dasar ini. Jadi Malaysia menentang dasar ini kerana ia menyalahgunakan hak asasi manusia, membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit hitam, kulit putih.
Malaysia ini adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Berbilang kaum. Jadi ketegasan Malaysia tentang dasar apartheid ini telah menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth. Jadi ini adalah hasil penentangan dasar apartheid oleh Malaysia. Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth. Dan akhirnya dasar apartheid ini tamat pada tahun 1949. Dia bermula pada tahun 1948 hingga tahun 1999. Jadi inilah satu kejayaan Malaysia menyuarakan isu hak asasi manusia. Jadi sekarang kita tengok apa sumbangan Malaysia yang lain. Yang keempat adalah ini, Malaysia adalah tuan rumah mesyuarat COGEM. Malaysia adalah tuan rumah mesyuarat COGEM. COGEM ini adalah mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Malaysia adalah tuan rumah mesyuarat COGEM. Bila? Pada tahun 1989. Kita tengok di sini muka surat 207. Di sini. Jadi Malaysia terlibat dalam mesyuarat COGEM. Malaysia sering kali terlibat dan Malaysia menjadi tuan rumah juga pada tahun 1989. Jadi mesyuarat COGEM ini diadakan untuk membincangkan isu semasa. Isu semasa antarabangsa, termasuk yang dasar apartheid tadilah. Jadi saya ajar satu tips untuk ingat. Malaysia adalah tuan rumah mesyuarat COGEM pada tahun 1989. 1989. Anda tengok sini. Kalau kita terbalikkan nombor 89 ini jadi 98. 98 apa berlaku? Malaysia adalah tuan rumah sukan Commonwealth. Ini 89. Ini adalah 98. Terbalik angka dia. Jadi depan itu 19. 1989 tuan rumah COGEM. 1998 sukan Commonwealth. Jadi anda ingatlah angka ini. 8998. Malaysia adalah tuan rumah. Dan yang seterusnya, apakah sumbangan Malaysia yang seterusnya? Kita boleh lihat dari segi rancangan Colombo. Rancangan Colombo. Rancangan Colombo ini merupakan satu rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth. Dia ni adalah satu rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth. Yang dilaksanakan sejak tahun 1951. Jadi tujuan rancangan ini adalah untuk menangani masalah kemiskinan. Dalam kalangan anggota Commonwealth. Jadi apa sumbangan Malaysia? Jadi Malaysia ini dia terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan swasta. Malaysia terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta. Kita juga mendapat khidmat nasihat berkaitan tentang pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Selain itu, kita juga memberi bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun melalui rancangan Colombo ini. Jadi peranan negara kita dalam rancangan Colombo ini cukup aktif. Kita terlibat dalam program latihan. Latihan pembangunan. Selain itu kita juga beri bantuan kepada negara yang belum membangun. Di samping itu kita mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Ini nombor 6. Nombor 7 kita tengok dari segi kerjasama pertahanan. Jadi Malaysia terlibat dalam kerjasama pertahanan dengan pertubuhan Commonwealth. Di mana selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, kita telah menandatangani satu perjanjian. Satu perjanjian dengan negara Britain serta negara Commonwealth. Negara Britain khususnya. Kita terlibat dalam kerjasama ini melalui perjanjian. Jadi
perjanjian 1957 antara Britain dengan Tanah Melayu, okey, telah memperkukuhkan pertahanan dan keselamatan negara. Sebab pada masa itu negara kita baru merdeka saja. Okey, jadi pada masa itu soal keselamatan dan pertahanan amat penting, amat penting. Jadi kita memerlukan Britain, kerjasama Britain serta negara Commonwealth yang lain dalam bidang pertahanan ini. Jadi Britain dan Commonwealth ini memberi komitmen terhadap pertahanan negara. Jadi mereka akan membantu negara kita sekiranya kita menghadapi cabaran dan isu. Seperti pernah berlaku semasa bab 5 Pertubuhan Malaysia. Indonesia menentang kan. Indonesia telah menentang. Indonesia melancarkan konfrontasi. Pada masa itu negara Commonwealth turut membantu negara kita. Di samping itu, kita telah menyediakan kemudahan untuk tentera Britain, dan pasukan simpanan strategik Commonwealth. Kita sediakan kemudahan untuk mereka. Jadi ini adalah kerjasama pertahanan. Jadi kita lihat apa sumbangan Malaysia serta manfaat yang diperoleh Malaysia. Satu, kerjasama ekonomi. Dua, penyertaan Malaysia dalam sukan Commonwealth. Kita adalah tuan rumah sukan Commonwealth. Tiga, membangkitkan pelbagai isu seperti dasar apartheid semasa mesyuarat COGEM. Empat, kita adalah tuan rumah, kita terlibat dan merupakan tuan rumah mesyuarat COGEM pada tahun 1989. Dan sukan Commonwealth tuan rumah 1998. Dan kita juga terlibat dalam rancangan Colombo dan kita terlibat dalam kerjasama pertahanan. Jadi ini adalah sumbangan, peranan dan pelibatan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth yang anda kena tahu. Setiap kali ada soalan tentang pertubuhan, dia mesti tanya tentang sumbangan Malaysia. Pelibatan, penyertaan, sumbangan, peranan ataupun manfaat yang diperolehi oleh Malaysia dalam pertubuhan tersebut. Sama ada PBB ataupun Commonwealth. Serta pertubuhan yang lain. Jadi sekarang kita lihat beberapa soalan. Tengok soalan nombor 1. Anda tengok. Anda tulis jawapan pada ruangan chat. Saya besarkan skrin ini. Satu. Apakah yang anda faham dengan Commonwealth? Tang Yong Chi, dia kata, Commonwealth ini adalah, satu jawapan pelajar di sini. Ini jawapan pelajar. Sebuah badan yang ataupun sebuah pertubuhan, badan pertubuhan yang dianggotai oleh, kesilapan ejaan di sini, oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Bagus. Ini jawapan dia. Betul. Sekarang kita tengok yang kedua pula. Anda berikan saya 2 contoh negara Commonwealth. Yang bukan anggota Commonwealth. Selain daripada Malaysia. Anda bagi saya 2 contoh. Australia. Michelle kata Australia. Ya, betul. Dinwi kata India. Betul. India. Sekarangnya anda ada jawapan yang lain, anda boleh tulis. Anda boleh tulis. Mungkin nombor 3, anda nak tulis jawapan nombor 3. Satu lagi negara. Ya, Kanada. Anda pun boleh tulis ini. New Zealand. Biasanya dalam soalan struktur, kalau dia minta anda tulis contoh kawasan, contoh negara, contoh tempat, kawasan, biasanya dia akan minta anda bagi 2. 2 ataupun 3, biasanya 2 lah. Begitu juga dengan nama. 2 nama, 3 nama. Nombor 3. Nyatakan faedah yang diperolehi oleh Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth dari segi kerjasama ekonomi. Nyatakan faedah yang diperolehi oleh Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth dari segi kerjasama ekonomi. Jadi soalan ini
Anda tengok 5 keyword adalah kerjasama ekonomi. Okey, faedah, ada manfaat yang diperolehi oleh Malaysia. Okey, jadi anda nyatakan kepada saya apakah manfaat yang diperolehi oleh Malaysia dalam kerjasama ekonomi ini. Okey, kadar cukai yang lebih rendah. Okey, Tang Yong Chee kata kadar cukai yang lebih rendah. Okey, bagus. Okey, Di Rui kata pelbagai kemudahan turut disediakan. Okey. Pelbagai kemudahan turut disediakan. Okey, Rugi, boleh anda beritahu saya apa contoh kemudahan yang telah disediakan? Okey, apa contoh dia? Contohnya seperti apa? Ya, kemudahan kredit. Okey, bagus. Okey, Tiong Chi, kemudahan utama negara diekspor ke negara anggota Commonwealth lebih mudah. Okey, bagus. Ya, Ding Rui kata pelaburan daripada negara Commonwealth. Okey, untuk apa? Ya, pembangunan ekonomi negara. Ya, jadi bangunan tertulis. Jadi cara menulis senang saja. Bila anda tulis, anda guna pangkal ayat lah. Okey, pangkal ayat dia lah faedah. Okey, faedah yang diperolehi oleh Malaysia dalam Commonwealth dari segi kerjasama ekonomi ialah lepas tu anda sambung kadar cukai yang lebih rendah dan pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit. Selain itu, faedah yang lain ialah kemudahan utama negara diekspor ke negara Commonwealth dengan lebih mudah dan pelaburan daripada negara Commonwealth digunakan untuk pembangunan negara. Okey, anda mula ayat dengan inilah. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, anda nyatakan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Commonwealth. Okey. Satu adalah dari segi kerjasama ekonomi Ini contohnya negara kita, negara Malaysia, mengeksport, mengeksport barangan dagangan ke negara Commonwealth. Contohnya lah, inilah kerjasama ekonomi. Dua. Apa lagi ya? Selain daripada kerjasama ekonomi, rancangan Colombo. Kalau boleh anda tolong bagi saya ayat yang lengkap rancangan Colombo. Di mana anda boleh kata apa? Negara kita. Negara kita memberi bantuan kepada negara kan belum membangun. Apa sumbangan Malaysia yang ketiga? Kerjasama pertahanan. Tang Yong Chee, kerjasama pertahanan yang kata kerajaan menyediakan kemudahan. Menyediakan kemudahan kepada pasukan tentera. Return apa lagi sumbangan Malaysia yang keempat? Penentangan menentang. Kita lantang menentang dasar apartheid. Dasar apartheid yang menyalahi yang menyalahgunakan hak asasi manusia yang membezakan warna kulit manusia. Yang kelima, sukan Commonwealth. Negara kita menjadi tuan rumah
Bukan Commonwealth. Okey, bila negara kita jadi tuan rumah tahun berapa? Ya, pada tahun 1998. Okey, 1989 apa yang berlaku? 1989 kita adalah tuan rumah mesyuarat Sogem. Okey, bagus. Okey ya. Jadi ini adalah sumbangan Malaysia dalam Commonwealth, Pertubuhan Commonwealth. Okey. Saya rasa itu saja hari ini. Sekian, terima kasih.